Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah saudara-saudara, rekan-rekan sekalian, bertemu lagi kita di channel Malaysian Respon. Nah tuan-tuan, kepada rekan-rekan yang baru menyertai channel ini, yang baru menonton channel ini, saya mohon silakan subscribe. Mudah-mudahan konten yang saya berikan boleh kita bahas bersama-sama isinya ya. Oke lah, straight to the point tentang tajuk yang saya berikan di thumbnail kita pada kali ini, yaitu tentang peluang rakan-rakan kita daripada suku Kadazan, Dusun, Murut dan Rungus untuk kembali memegang teraju Ketua Menteri Sabah ya, kembali menjadi peneraju kerajaan negeri kita. Jadi setakat manakah peluang itu ada dalam Parti Warisan tuan-tuan, dan kenapa Parti Warisan? Seperti yang kita tahu tuan-tuan, Parti Warisan adalah parti yang multiracial, parti pelbagai kaum. Tidak ada satu kaum pun yang lebih dominan berbanding kaum lain di dalam parti tersebut. Tetapi setelah penubuhan Parti Warisan, awal-awal lagi pihak lawan telah melihat prospek tentang perpaduan yang ada dalam Parti Warisan. Jadi mereka telah memomokkan kepada orang awam, terutama kepada orang Sabah, tentang Parti Warisan itu sebagai parti yang kononnya lebih memihak kepada suku tertentu. Dan yang lebih parah, Parti Warisan telah dicop sebagai parti mesra pati, mesra pendatang asing tanpa izin. Hal ini dilakukan kerana pihak lawan pada masa itu sudah tentu kita tahu tuan-tuan ya, bukan PN, bukan Parti Pribumi, tapi UMNO. Parti UMNO yang melihat bahawa Parti Warisan itu berupaya atau ada keupayaan untuk menggugat kuasa mereka di Sabah. Jadi mereka telah mulai menanamkan propaganda mengatakan bahawa Parti Warisan bukan parti multiracial, tapi lebih kepada sebuah parti yang dikuasai oleh suku kaum tertentu, iaitu suku kaum presiden parti tersebut, Datuk Seri Shafie Apdal, iaitu suku Bajau Suluk. Jadi hal ini dilakukan untuk mengurangkan, orang cakap, dampak kekuatan Parti Warisan yang baru terbentuk pada masa itu ya, iaitu sebelum prior to the general election yang lepas PRU 14. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, gambaran ini sebenarnya salah. Kalau kita tengok hierarki Parti Warisan itu sendiri, timbalan presiden merupakan seorang Kadazan Dusun daripada daerah Penampang, iaitu Datuk Ignatius dari Leiking. Selain itu Setiausaha Agung, Loreto Espadua, kemudian naib presiden ada YB Datuk Peter Anthony. Suku-suku lain dalam Parti Warisan juga diwakili dengan baik. Jadi Parti Warisan jelas merupakan sebuah parti multiracial. Kita anggap macam ni tuan-tuan, kalau selepas PRU 15 nanti terjadi satu senario di mana Parti Warisan serta gabungannya iaitu Pakatan Harapan menang. Kalau menang dan mereka berganjak ke Putrajaya, maka kita yakin beberapa pimpinan utama Parti Warisan akan bergerak juga ke Putrajaya sebagai sebahagian daripada kabinet Pakatan Harapan yang bakal dibentuk. Seperti kita maklum, pada kabinet yang lepas sebelum Kerajaan Perikatan Nasional naik, Parti Warisan mempunyai 3 menteri pusat serta 3 juga timbalan menteri. Jadi kemungkinan itu akan berlaku sekali lagi kalau Pakatan Harapan menang. Jadi yang tinggal di Sabah nanti akan kembali menerajui kerajaan negeri yang baru. Kerana kita yakin selepas PRU 15, Perikatan Nasional ataupun GRS, Gabungan Rakyat Sabah, mungkin tidak akan menjadi satu entiti lagi. Kerana menjelang PRU 15, terdapat ura-ura yang mengatakan UMNO atau Barisan Nasional tidak akan mau bertanding bersama-sama dengan Perikatan Nasional. Jadi jika senario ini terjadi tuan-tuan, katalah Datuk Seri Shafie Apdal yang diwar-warkan sebagai dua calon teratas, sama ada Perdana Menteri atau timbalan Perdana Menteri insya-Allah, maka jawatan Ketua Menteri di Sabah akan diisi sama ada oleh timbalan Presiden Warisan iaitu Datuk Ignatius dari Leiking ataupun para naib presiden. Jika Datuk Ignatius dari Leiking sekali lagi dilantik menjadi Menteri Pusat, kerana kita maklum Datuk dari Leiking semasa pemerintahan PS yang lepas beliau merupakan Menteri Perdagangan Luar Negeri. Jadi kalau talent beliau sekali lagi diperlukan untuk berada di pimpinan pusat, maka di peringkat negeri, para naib presiden warisan yang terdiri daripada Datuk Jaujan Sambakong, ataupun berkemungkinan juga Datuk Aziz Zaman, tapi Datuk Aziz Zaman tidak mungkin sebab dia tidak bertanding di DUN, serta beberapa calon-calon lain akan memegang tampuk pemerintahan sebagai Ketua Menteri Sabah. Tapi jika hal itu tidak berlaku, maka Datuk Daryl Leiking merupakan pilihan utama. Dan satu lagi pilihan yang jelas ada, inline orang cakap adalah Datuk Peter Anthony sendiri, ya.
Jadi tuan-tuan, berbanding dengan parti lawan, yaitu GRS kalau di Sabah, peluang Kadazan Dusun dalam GRS sebenarnya sudah tertutup rapat. Kerana apa tuan-tuan? Peranan dua parti utama dalam GRS, yaitu Parti Bersatu Sabah PBS dan Parti Solidariti Tanah Air yaitu STAR, sangat-sangat minimum. Mereka hanya diperlukan dengan jelas sekali, hanya diperlukan untuk memenangi pilihan raya sahaja. Namun untuk dijadikan pakatan parti yang kukuh untuk membentuk sebuah kerajaan negeri, peranan mereka sangat-sangat diminimumkan. Hal ini jelas terlihat tuan-tuan apabila kita lihat pembagian kerusi PBS dan STAR. Bukan saja kita perlu timbang kerusi yang mereka menangi, tapi kerusi yang pendekatan dingin sudah cukup kita nampak bahawa mereka tidak akan ada peluang untuk memegang kembali tampuk pemerintahan negeri Sabah yang diwakili oleh seorang ketua menteri dari suku kaum Kadazan Dusun Murut dan Rungus. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pertama, kita harus mengenepikan sentimen atau tanggapan bahawa Parti Warisan ini sebuah parti yang dikuasai oleh parti tertentu. Semua suku kaum dalam Parti Warisan berpeluang untuk memegang tampuk pemerintahan di Sabah ataupun susunan hierarki Parti Warisan itu sendiri. Malah tuan-tuan, berkemungkinan ketua menteri pertama wanita juga kita akan perolehi dari Parti Warisan, yaitu MP Kota Belud, tetapi beliau tidak bertanding di DUN, ya, YB Munira Isna Rahsia Majlis. Beliau tidak bertanding di DUN. Jadi tapi kalau berlaku satu geseran ataupun satu dampak pilihan raya umum ke-15 nanti, berkemungkinan hal-hal ini terjadi. Jadi tuan-tuan, kepada rakan-rakan saya dari suku Kadazan Dusun Murut dan Rungus, ini rayuan saya. Yang pertama, kita jangan anggap Parti Warisan itu sebagai parti mewakili satu kaum sahaja. Ianya adalah untuk kita semua. Kedua, kepada diri anda sendiri, jika mau melihat kerajaan negeri Sabah kembali diterajui oleh seorang anak bangsa daripada suku Kadazan Dusun Murut dan Rungus, maka Parti Warisan adalah wadah yang paling sesuai. Kerana tuan-tuan, sekarang ini parti mainstream Kadazan Dusun ada 5, yaitu Parti Warisan itu sendiri, PBS, STAR, PBRS dan UPKO. Terdapat parti-parti lain yang lebih kecil, tetapi mereka bukan kita perkecilkan, tapi mereka kita nampak sendirilah tuan, orang cakap nyawa-nyawa ikan. Tapi daripada 5 parti ini, hanya Parti Warisan saja yang orang cakap logik dan mampu untuk menaikkan seorang putra Kadazan Dusun Murut dan Rungus untuk kembali menerajui negeri Sabah seperti mana Tun Puan Stephen dan Datuk Seri Pairin Ketinggan dulu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita pun masih ingat Datuk Tan Sri Bernard Giluk Dompok merupakan ketua menteri terakhir daripada suku Kadazan Dusun Murut dan Rungus semasa sistem penggiliran ketua menteri dulu. Itu adalah sistem penggiliran. Yang ini bukan sistem penggiliran tuan-tuan. Yang ini adalah seorang ketua menteri yang sah, yang dipilih oleh kita rakyat Sabah, yang menjaga integriti negeri kita. Jadi kepada rakan-rakan saya dari suku Kadazan Dusun Rungut dan Murus, pertimbangkanlah untuk ramai-ramai menyokong Parti Warisan untuk kembali melihat integriti bangsa kita di Sabah, suku-suku kita di Sabah semua naik bersama-sama. Orang bilang sama-sama naik. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya. Okey.